Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang bagaimana kita hendak membuat latihan ataupun kuis kepada anak murid kita menggunakan Google Form. Okey, Google Form ni adalah basic saja ya. Basic yang saya beri ni adalah basic. Yang advance tu belum lagi ada ilmunya. Okey, kita teruskan. Google Form, seperti biasa kita bukalah Google ni. Buka Google, kita lihat di sebelah kanan kita ni ada tanda titik-titik ni. Kalau kita klik, dia tulis situ Google Apps. Google Apps. Okey, kita klik Google Apps. Ya. Okey, dipaparkan macam ni. Okey, kita scroll ke bawah, kita tengok ada forms. Ni ya, ada form ni saya tunjukkan ni. Ada form, kita klik form. Okey, kemudian kita ambil yang blank. Yang lain ni pun ada juga ni template ni. Nanti kalau cikgu-cikgu rajin gunakanlah ya. Saya suka guna blank. Saya bina sendiri ya berdasarkan blank forms. Okey, kita klik blank form. Kita nak letak tajuk apa? Katakanlah kita letak tajuk kuis tata bahasa. Okey. Kita letak tajuk form kita kuis tata bahasa. Okey, automatik keluar perkataan kuis tata bahasa di sini. Description dia kita letaklah subjek apa? Bahasa Melayu. Terpulanglah pada cikgu ya. Okey, siapa? By Cikgu Niza. Okey, tulislah nama cikgu. Okey, selesai untuk buat yang ini. Okey, kita terus masuk untuk membina soalan dia. Sebelum kita membina soalan, pastikan tulis nama murid dulu. Kita buat ruangan untuk murid dulu ya, untuk nama murid. Okey, kita klik kat sini. Tuliskan nama penuh murid. Okey, saya memang suka letak macam ni. Jadi anak murid kita akan letak nama penuh mereka. Okey, automatik dia akan tukar kepada short answer. Okey, short answer. Okey, nanti anak murid kita type lah nama dia kat sini. Okey, sebelum tu kita tengok dulu bahagian setting. Kenapa perlu ada setting? Kita boleh tengok general ni kita boleh tik sama ada kita nak collect email, respons kepada yang anak murid kita tu. Tak nak pun tak apa, tapi saya tak pernah klik pun bahagian ni. Okey. Kemudian require sign in untuk limit to one response. Maksudnya anak murid kita ni hanya boleh menjawab sekali sahaja. Okey. Tapi bahagian ni saya tak klik apa-apa pun. Tak klik apa-apa pun. Kadang-kadang memang saya bagi peluang ke anak murid saya untuk memperbaiki kesilapan mereka dengan respon lah banyak kali, tak apa. Okey, ada juga boleh kalau kata kita nak letak limit limit to one response. Okey, bahagian presentation. Okey, presentation ni saya suka klik show progress bar, lepas tu shuffle question order. Maksudnya soalan tu boleh berubah-ubah pada setiap murid. Kedudukan soalan, bukannya soalan tu berubah tak, kedudukan soalan tu ya. Okey, semua faham lah tu shuffle question order ya. Kalau nak boleh klik, kalau tak nak pun tak apa. Okey, confirmation message ni, tak maaf ya bahasa Inggeris saya ni memang hancur sikit. Okey, bolehlah letak sebagai tanda penghargaan. Ucaplah tahniah. Okey, tahniah terima kasih kerana telah menjawab, anda berjaya letaklah sedikit kata-kata motivasi untuk anak murid kita. Okey, dah selesai presentation, kita nak bahagian quizzes. Okey, quizzes ni kita nak bagi anak murid kita terus dapat markah. Kita klik saja di sini. Immediately after each submission. Maksudnya dia akan dapat markah latihan dia tu automatik dia akan dapat. Ni automatik dia akan klik kat sini ya. Di situ. Selesai yang itu, kita save dia. Okey, save. Jangan tak save.
Okey, selesai. Untuk itu, kita buat nama penuh murid dah selesai. Kita nak buat kelas pula. Okey, ada sebahagian guru dia suka letak add question. Saya tak suka sebab saya malas nak banyak kali rotate buat kerja kan. Jadi saya hanya duplicate. Tapi sebelum itu, pastikan bahagian required ni kita klik dia, jadikan dia berwarna. Daripada tak berwarna tadi, kita jadikan dia berwarna. Okey, kita buat kelas ya. Duplicate. Okey, di duplicate. Kita tukar nama penuh murid tadi yang kita dah duplicate, kita padam, kita tukar kepada kelas. Okey, kalau kelas cikgu satu je tak apa, dia letak the short answer test. Okey, katakanlah 4 bakal wali, 4 bakal wali je lah. Boleh. Tapi kalau kata saya ada 2 kelas tahun 6, saya letak chatbox. Jadi, dua-dua kelas anak murid saya boleh menggunakan kuis tata bahasa ni. Okey, contohnya saya letak kelas saya 6 bakal wali dan 6 Dahlia. Okey, nanti anak murid saya dua-dua kelas ni dia akan tick lah mereka di kelas mana. Okey, selesai untuk yang ini. Kita nak masuk kepada membina soalan. Okey, nama penuh dah siap, kelas dah siap, bina soalan. Untuk bagi arahan, kita letaklah klik bahagian add section. Add section. Okey, contohnya kita letak kata kita punya quiz ni tentang kata kerja. Okey, letak kata kerja. Kalau kata kita nak ambil daripada daripada kita punya soft copy pun dah ada dalam buku ke kan, boleh kita type je. Okey, kita copy paste daripada soft copy kita. Jika kita ada, arahan tu letak di bawah ya, di bawah bahagian description dia tadi. Okey, selesai untuk arahan bahagian section ni. Kita masuk kepada membina soalan. Okey, bila membina soalan, baru kita klik add question. Add question. Okey, timbullah macam ni. Okey, add question. Cikgu kalau saya lebih suka jika cikgu ambil dia copy paste je daripada soalan yang ada di dalam laptop cikgu. Okey, saya copy paste je, copy. Kalau kata cikgu nak buang gambar ni pun boleh. Tak nak letak gambar lah. Okey, buang, tak apa. Letak caption pun boleh. Contohnya gambar 1. Gambar 1. Contohnya saya letak lah ya. Gambar 1. Tu ya. Okey, boleh. Okey, selesai untuk yang ni. Saya tak suka gambar ni besar-besar sangat. Jadi saya kecilkan sedikit ikut saiz kepada soalan kita tu. Okey, selesai. Untuk masuk gambar, saya laju sikit ya. Dalam multiple choice, bila kita nak buat soalan ABC ya. Ini saya tunjuk untuk soalan dalam bentuk multiple choice. Okey, saya ambil copy saja daripada soft copy soalan yang saya ada. Saya paste di sini. Okey, answers ni cikgu bolehlah letak perkataan cuba lagi ataupun perkataan salah. Okey, terpulanglah pada cikgu nak letak. Okey, kemudian correct answer cikgu letaklah betul. Okey, dah siap. Save. Okey, keluar bahagian feedback for correct answer. Betul. Feedback for incorrect answers, cuba lagi. Walaupun tak boleh tulis, tapi kita bagilah kata-kata motivasi untuk anak murid kita. Okey, selesai yang itu, kita klik done. Klik done, maksudnya soalan 1 ni telah pun siap. Okey, sebelum tu, pastikan juga ini adalah required. Mesti diklik. Kalau kita tak klik, tak tahulah apa jadi. Yang ini dia tak faham pula yang ini kan. Okey, jadi selesai untuk yang ini. Soalan 1. Katakanlah kita nak pergi ke soalan yang nombor 2. Okey, ada sebahagian yang ajar kita add question juga.
Tapi pada saya tak suka add question. Sebabnya saya kena ulang-ulang balik buat proses yang sama. Saya malas. Saya nak cepat. Begitulah. Jadi saya hanya copy. Duplicate ni saja. Duplicate. Soalan 1 tu saya duplicate je. Dia jadilah nombor 2. Okey. Untuk jadikan nombor 2, kita copy lagi soalan dari soft copy yang kita ada. Okay, contohnya ni. Okey. Contohnya yang ini tadi kan. Copy nombor 2. Selesai. Okey, katakanlah nombor 2 ni kita tak nak letak gambar. Gambar atas ni tadi kita dah copy sekali kan, tapi kita tak nak letak gambar. Kita remove lah. Kalau kata kita nak tukar, kita change sajalah. Antara 2, tapi saya nak remove. Tak nak letak. Okey, untuk jawapan macam biasa ni kita kena buang dulu. Klik dulu pangkal tu. Kemudian kita tengok pada kita punya soft copy. Kita copy daripada soft copy kita. Okey. Kemudian kita masukkan di sini. Sama juga proses dia. Kalau kata soft copy kita tu ABCD tu sejajar menurun ke bawah, senang. Tapi sebabkan bahan saya tu macam tu kan, simak kertas lah dulu katakan. Jadi saya kena ulang sini lah. Okey, selesai untuk yang ini. Jadi nombor 2 dah selesai. Okay, kita tengok check pula answer key kita. Answer key kita tu point sama, kita letak 2. Answer key dia apa? Pemuda itu telah diberkas atau ditahan, diusir atau diikat. Okey, pada saya ianya ditahan. Ditahan, kita klik yang itu. Okey, dia punya feedback kita dah tak payah buat lagi dah, sebab kita dah duplicate daripada soalan nombor 1. Okey, dah selesai, kita klik done. Selesailah untuk yang ini. Selesai nombor 2. Okey, dah habis, selesai. Kita nak tengok, katakanlah kita nak kalau saya suka letak macam ni. Sebab apabila anak murid kita klik saja ni, dia nampaklah muka saya. Dah lah, dia orang ni jumpa kita ni tak sampai pun 3 bulan kan. Lepas tu dah hati. Mana dia nampak muka cikgu dia. Okey, katakanlah team colour ni nak ubah. Okey, nak ubah yang ini asal. Yang dia dah bagi. So, kita nak ubah. Pink ke, warna merah ke. Yang disediakan kita nak tambah pun boleh. Okey, background pun boleh ubah. Nampak? Okey, font style pun boleh ubah. Okey, mana-mana tak. Tapi saya suka basic. Basic ni tulisan ni nampak besar. Maklumlah dah tua ni tulisan kena besar. Okey, selesai. Team dah selesai. Tak ada masalah dah. Okey, selesai saja. Katakanlah kita nak tengok kan. Nak tengok macam mana lah rupanya nanti. Okey, cikgu boleh klik bahagian yang ada simbol mata ni. Ini adalah preview. Preview kepada Google Form yang kita buat. Okey, nampak? Ni dia. Preview yang ni anak murid kita nampak nanti macam ni lah rupa dia. Okey, di sini dia akan tulis nama. Cikgu galakkan anak murid kita tulis nama penuh. Okey, dengan huruf besar. Okey, kemudian kliklah kelas mana. Okey, next. Kita tengok, nampak? Yang section tadi tu adalah tajuk kecil di dalamnya. Kata kerja. Arahan dia isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Dia keluar dah soalan. Kemudian dia keluar points. Kemudian gambar. Ni yang gambar tadi ni kita masukkan apa tadi kan. Okey. Kemudian A, B, C, D. Kalau tak nak letak A, B, C, D ni pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab nanti anak murid kita klik saja ni yang bulat ni. Okey, contoh dia. Nampak? Bersantai. Okey, katalah nombor 2. Okey, kita letak jawapan dia. Okey, anak murid kita submit. Okey, submit. Dia nampak yang kita buat tadi tu. Yang setting, bagian setting. Tahniah. Lepas tu, anak murid kita dia boleh view score dia. Dia boleh tengok markah dia berapa.
Nampak? 4/4. Ni on the spot lah. Ni nanti kita suruh. Okey, katakanlah ni tadi kita dah ni, kita nak buang dia punya responses ni. Kita buang je, delete all responses. Okey. Ni nampak. Okey, jadi tak nampak lah lagi. Okey. Dah selesai bahagian ni. Okey, selesai dah. Kita dah tunjuk, cikgu dah tunjuk, saya dah tunjukkan ni semua. Jadi macam mana kita nak hantar kepada anak murid kita? Silalah klik bahagian send. Okey, bahagian send dia keluar macam ni. Okey, kita ambil bahagian yang gambar ni ya. Link ni. Okey, klik link. Ni link ni panjang-panjang ya. Panjang-panjang, kita jadikan dia pendek lah. Tak perlu pening kepala ni. Okey. Klik pendek. Okey, dah selesai. Kita copy. Copy nanti copy bagilah pada dalam grup kita ke yang mana-mana sesuai. Ya. Jadi itu sahajalah perkongsian dari saya tentang membina soalan ataupun quiz menggunakan Google Form. Ini basic ni cikgu. Basic guna multiple choice je. Kalau kata ada yang nak buat dalam bentuk short answer, kemudian nanti saya cuba terangkan ada lain cara pula untuk kita bagi soalan ke murid kita. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Jika bermanfaat, silalah gunakan. Jika tak, senyap-senyap ajalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.